Hai, nama saya Izzati. Hari ini saya akan membincangkan satu isu yang sangat penting berkaitan kesihatan mental, iaitu isu kemurungan. Kemurungan ataupun dikenali sebagai depression. Kemurungan. Ramai individu pada masa kini melabelkan bahawa diri mereka adalah murung. Contohnya kita boleh tengok di social media oleh artis-artis luar negara, artis-artis dalam Malaysia, pelajar, remaja maupun dewasa meletakkan diri mereka sebagai murung apabila menghadapi sesuatu tekanan. Apabila penggunaan kemurungan terlalu mudah diperkatakan, menyebabkan masalah murung ini dipandang enteng dan dipandang rendah oleh masyarakat. Tahukah anda bahawasanya kemurungan dan juga tekanan adalah sesuatu yang sangat berbeza? Tekanan adalah satu keadaan di mana ada satu event dalam kehidupan yang menyebabkan anda berasa tertekan. Contohnya kat sini saya boleh bagi adalah anda berasa tertekan untuk menghadapi peperiksaan, tetapi tekanan itu akan hilang apabila peperiksaan itu tamat. Ini berbeza dengan kemurungan, di mana kemurungan adalah satu penyakit kecelaruan mental ataupun gangguan yang menyebabkan anda berasa sedih sekurang-kurangnya selama 2 minggu. Perasaan sedih ini berlarutan. Dia tak ada macam hari ini kita sedih, besok kita gembira. Tak, dia sedih sepanjang 2 minggu berturut-turut. Selain itu, yang kedua yang menyebabkan yang menunjukkan bahawasanya penyakit kemurungan itu dihadapi oleh individu ialah masalah kehilangan kefungsian hidup, di mana individu tidak dapat berfungsi secara normal seperti sebelum menghadapi kemurungan. Contohnya kat sini, seorang pelajar yang menghadapi kemurungan tidak dapat berfungsi sebagai seorang pelajar. Seorang ibu tidak mampu melakukan tanggungjawab sebagai seorang ibu seperti menjaga anak-anak apabila menghadapi kemurungan. Dia menjadikan dia hilang kefungsian terhadap kehidupan. Terdapat beberapa penyebab ataupun punca individu menghadapi kemurungan. Pertama adalah disebabkan oleh faktor genetik. Individu yang mempunyai ahli keluarga ataupun ibu bapa yang mempunyai kemurungan mempunyai potensi ataupun resiko yang tinggi menghadapi kemurungan pada masa akan datang. Kedua, punca menyebabkan individu menghadapi kemurungan ialah disebabkan oleh perubahan kimia dalam otak, iaitu berlaku ketidakseimbangan antara neurotransmitter iaitu serotonin dan juga norepinephrine. Ketiga adalah penyebab paling utama pada masa kini adalah persekitaran kehidupan. Persekitaran kehidupan ni kita boleh katakan seperti tekanan disebabkan oleh kerja, tekanan kehidupan, tekanan kehubungan, tekanan disebabkan oleh ekonomi, perubahan kehidupan dan juga COVID juga ataupun penyakit COVID yang sekarang ni menyebabkan adalah salah satu tekanan yang melibatkan persekitaran kehidupan. Keempat adalah disebabkan oleh ubat-ubatan. Ubat-ubatan ni macam apabila individu dia mengambil ubat darah tinggi, so dia akan mungkin menghadapi kemurungan. Tetapi apabila dia berhenti mengambil ubat darah tinggi, kemurungan akan berhenti. Seterusnya adalah disebabkan oleh corak pemikiran negatif. Individu menghadapi kemurungan apabila mempunyai pemikiran yang negatif. Pemikiran negatif itu membuatkan mereka merasa murung sebab dia rasa macam semua orang tak sayang dia, everything dalam kehidupan dia penuh dengan negatif. Yang kelima adalah kehilangan orang yang disayangi. Kehilangan orang disayangi ini adalah satu fasa grief, menyebabkan individu merasa grief, dan kehilangan adalah satu benda yang besar yang menjadi penyumbang kepada kemurungan. Yang seterusnya adalah punca kemurungan adalah baru melahirkan anak yang dikenali sebagai postpartum depression ataupun orang-orang Melayu selalu cakap meroyan. Adakah anda mempunyai tanda-tanda kemurungan? Jika ya, anda perlu mendapatkan bantuan daripada pakar profesional. Terdapat beberapa tanda ataupun simptom apabila seseorang individu itu menghadapi kemurungan. Pertama adalah simptom berkaitan efektif, iaitu simptom berkaitan perasaan. Efektif ialah perasaan di mana rasa sedih atau kekosongan, perasaan yang berpanjangan sekurang-kurangnya selama 2 minggu, hilang minat atau keseronokan terhadap hobi ataupun aktiviti yang pernah digemari, hilang keyakinan diri dan penuh dengan perasaan pesimistik dan mudah berputus asa. Individu yang hilang keyakinan diri, dia merasakan bahawa
bahawasanya dia tiada apa-apa untuk diharapkan dalam kehidupan ini. Dia merasakan dirinya sebagai tidak berguna, dia memandang negatif memandang negatif dan mempunyai persepsi negatif terhadap dirinya sendiri. Ini menyebabkan individu yang ada kemurungan berpotensi tinggi untuk melakukan tingkah laku membunuh diri. Seterusnya adalah simptom berkaitan kognitif, iaitu fikiran. Individu yang ada kemurungan ni, dia ada masalah untuk menumpukan perhatian dalam segi pelajaran maupun pekerjaan. Kesukaran dalam menumpukan perhatian menyebabkan individu sukar membuat keputusan. Contohnya pada pekerjaan, apabila sukar menumpukan perhatian dalam suatu pekerjaan, apabila diminta untuk membuat keputusan ataupun decide apa-apa, dia akan disukar untuk membuat keputusan tersebut. Seterusnya adalah simptom berkaitan tingkah laku. Individu yang ada kemurungan, dia akan nampak daripada segi tingkah laku dia yang sangat berbeza, iaitu dia akan suka menyisihkan diri daripada masyarakat, daripada orang sekeliling. Dia akan kurang bercakap, kurang berkomunikasi, lebih memfokuskan tentang ekspresi muka. Lepas tu tingkah laku yang tidak aktif dan pergerakan menjadi terhad ataupun kaku. Kita boleh tengok individu yang ada kemurungan, dia akan berjalan dengan agak perlahan dan juga dia akan macam dia ada macam speech delay sikit. Maksudnya kena catat daripada fungsi psikomotor. Macam dia cakap lebih perlahan dan juga dia akan jadi macam seseorang yang macam jadi macam cemas. Dia akan nampak macam tidak selesa apabila bercakap dengan orang lain. Lepas tu simptom yang seterusnya kita berada dari segi simptom fisiologi, iaitu di mana apabila anda menghadapi kemurungan, anda akan mempunyai masalah untuk sukar tidur ataupun terlalu banyak tidur. Dikenali sebagai sukar tidur, insomnia, dan terlalu banyak tidur sebagai hypothermia. Seterusnya adalah kurang atau bertambah selera makan yang diikuti dengan peningkatan berat badan ataupun penurunan berat badan yang terlalu mendadak, kurang nafsu berkaitan seks, kerap sakit kepala terutama di bahagian belakang kepala, gangguan pencernaan dan gangguan pita rahim bagi wanita. Terdapat 3 rawatan untuk kemurungan. Pertama adalah penggunaan ubat, iaitu penggunaan ubat antidepresan. Penggunaan ubat ini adalah membantu untuk menstabilkan mood dan juga untuk mengurangkan tanda-tanda kemurungan. Penggunaan ubat hanya boleh ditranskrip dan diberikan oleh pakar psikiatrik sahaja. Kedua, rawatan kemurungan melibatkan pendekatan psikoterapi. Individu boleh berjumpa dengan psikologi klinikal ataupun kaunselor untuk mendapatkan bantuan psikoterapi. Psikoterapi adalah satu pendekatan di mana merubah pattern daripada pemikiran negatif kepada pemikiran positif. Ketiga adalah kaunseling, iaitu individu boleh berjumpa dengan kaunselor untuk bersama-sama membantu individu mengurangkan perasaan tekanan yang menyumbang kepada kemurungan, dan juga kaunselor boleh membantu untuk mengenal pasti sama ada klien mempunyai tahap kemurungan yang memerlukan klien berjumpa ataupun merujuk kepada pakar klinikal ataupun psikiatri. Okey, apa yang perlu anda lakukan jika anda mengalami kemurungan ataupun mempunyai tanda-tanda kemurungan? Pertama, anda boleh menjawab saringan awal DASS, iaitu Depression Anxiety Stress Scale, yang terdapat secara atas talian, iaitu secara percuma. Melalui saringan ini, anda akan mengetahui skor ataupun tahap kemurungan anda, tekanan dan juga anxiety yang anda hadapi. Walaupun hendaklah diingatkan bahawasanya alat uji ini hanyalah satu saringan awal dan dia tidak menentukan ataupun mengesahkan anda memang menghadapi kemurungan. Anda perlulah merujuk kepada pakar profesional untuk memastikan sama ada anda menghadapi kemurungan ataupun tidak. Terdapat ramai individu yang saya kenali, dia tidak tahu bagaimana jika dia menghadapi masalah mental, bagaimana dia hendak nak merujuk, apa perlu dilakukan jika dia ada tanda-tanda berkaitan kesihatan mental, bukan setakat kemurungan saja. Terdapat 5 cara untuk anda lakukan jika anda menghadapi sebarang kemurungan ataupun tekanan. Pertama adalah berjumpa dengan doktor di klinik kesihatan yang berdekatan. Apabila anda berjumpa dengan doktor di klinik kesihatan berdekatan, doktor akan memberikan anda beberapa ujian seperti ujian saringan DASS untuk menentukan sama ada anda perlu dirujuk kepada pakar psikiatri ataupun pakar psikologi klinikal. Okey, apabila anda disahkan perlu merujuk kepada pakar psikologi klinikal, anda perlu membawa surat rujukan tersebut kepada hospital-hospital kerajaan yang tertentu. Contohnya kalau kat KL kita ada hospital Sungai Buloh dan juga hospital HUKM. Perkhidmatan ini adalah percuma dan setiap sesi bersama psikologi klinikal ataupun psikiatri adalah percuma untuk semua warga negara Malaysia.
Kedua, jika anda menghadapi masalah berkaitan kesihatan mental ataupun keurungan, anda boleh berjumpa dengan kaunselor di tempat pekerjaan anda ataupun di universiti anda. Sekiranya anda tidak mempunyai kewangan yang cukup untuk berjumpa kaunselor ataupun tempat-tempat anda tidak mempunyai kaunselor anda boleh merujuk kepada Pusat Kaunseling Selangor, iaitu satu pusat kaunseling yang terletak di Shah Alam yang membantu individu secara percuma dan individu dan juga pakar-pakar sana adalah kaunselor yang berdaftar dengan Lembaga Kaunselor Malaysia. Perkhidmatan kaunseling yang diadakan adalah secara percuma untuk semua individu. Seterusnya, jika anda menghadapi masalah kesihatan mental, anda boleh merujuk pada Pusat Kesihatan Mental Komuniti Mentari yang mengenakan cas hingga RM5 hingga RM30 untuk setiap sesi. Seterusnya, anda boleh berujuk kepada Klinik Psikiatrik Pusat Perubatan Universiti Melaya PPUM, iaitu satu klinik kesihatan yang memang memfokuskan untuk individu yang menghadapi masalah berkaitan kesihatan mental. Okey, saya mengetahui ramai individu yang menghadapi kemurungan, dia takut untuk menjumpa atau mendapatkan bantuan secara profesional pada peringkat awal. Mereka merasakan, jika mereka pergi, apa pandangan masyarakat? Adakah mereka akan dilabelkan sebagai gila ataupun adakah mereka akan dipandang serong? Jadi terdapat satu cara lagi jika anda takut untuk berjumpa secara bersemuka, tetapi iaitu dengan cara menelefon Befrienders. Befrienders ni adalah merupakan satu kumpulan individu volunteer, satu kumpulan sokongan yang akan mendengar masalah anda. Anda hanya perlu menelefon mereka dan mereka akan cuba mendengar luahan perasaan anda ataupun apa masalah yang anda dikongsikan. Saya tahu kebanyakan individu yang menghadapi kemurungan, mereka merasakan tiada sesiapa yang ingin mendengar mereka, mendengar masalah mereka. Ataupun jika mereka memberitahu ahli keluarga yang terdekat, mereka takut ahli keluarga akan memberi judgement ataupun merisau keadaan mereka. Jadinya Befriender ni akan membantu anda untuk bercakap secara anonymous dan juga taliannya adalah secara percuma. Jadi anda tidak perlu risau untuk menelefon mereka. Okey, selain berjumpa dengan pakar psikiatrik ataupun klinikal, adalah penting untuk individu klien berjumpa dengan kaunselor apabila menghadapi kemurungan ataupun sebarang masalah berkaitan kesihatan mental. Saya memahami ramai individu yang mempunyai masalah kesihatan mental takut untuk mendapatkan bantuan secara profesional kerana dia merasakan bahawasanya jika dia berkongsi masalah ataupun apa yang dilalui dengan pakar profesional, mereka takut bahawa maklumat mereka akan didedahkan kepada umum. Mereka takut dilabel sebagai gila, dilabelkan sebagai seseorang yang tidak siuman ataupun dipandang serong oleh masyarakat. Anda tidak perlu bimbang kerana kaunselor adalah seorang individu yang mengikut etika di mana mereka tidak akan mendedahkan sebarang kerahsiaan ataupun perkara yang dibincangkan di dalam sesi kepada pihak ketiga. Selain itu, jika anda berjumpa dengan kaunselor boleh bersama-sama dengan pakar klinikal ataupun psikiatrik untuk membantu anda menyelesaikan masalah berkaitan kemurungan yang anda hadapi. Kerana kaunselor juga mempunyai kod etika di mana mereka perlu menjalinkan hubungan dengan disiplin-disiplin lain seperti psikiatrik, klinikal ataupun psikologi. Okey, sebelum saya mengakhiri video saya ingin menyeru kepada mana-mana individu yang mempunyai sebarang tanda-tanda berkaitan kemurungan ataupun masalah kesihatan mental, tolonglah dapatkan rawatan secara profesional secepat mungkin, sama ada berjumpa dengan psikiatrik, psikologi klinikal ataupun kaunselor. Kerana ketahuilah bahawasanya kesihatan mental adalah sama penting dengan kesihatan berkaitan fizikal dan mendapatkan rawatan awal akan meningkatkan peluang untuk anda sembuh daripada masalah kesihatan mental. Saya juga ingin menyeru kepada ahli keluarga ataupun orang terdekat yang mempunyai individu menghadapi masalah kesihatan mental, teruslah menyokong mereka dan janganlah sesekali meletakkan judgement negatif kepada mereka. Masyarakat juga perlu menghentikan stigma negatif dengan melabelkan mereka sebagai gila, kerana anda semua adalah penyebab ataupun silent killer yang menyebabkan individu-individu takut untuk mendapatkan rawatan berkaitan kesihatan mental. Akhir kata, kepada semua individu-individu yang menghadapi masalah mental illness, you are the fighter. This is gonna be end and you are the survivor. Thank you.